Salam sejahtera. Untuk tugasan kumpulan isu ketirisan perolehan kerajaan, kumpulan kami telah memilih penggunaan orang tengah dalam urusan perolehan. Kumpulan kami terdiri daripada saya sendiri, Doni Ponong, Muhammad Syahril bin Muhammad Said, Muhammad Ali bin Noi, dan Syazwan bin Tua. Perolehan kerajaan merupakan satu bidang yang amat terdedah kepada perbuatan rasuah, penyelewengan, dan salah guna kuasa. Berikut adalah beberapa fakta daripada laporan-laporan tahunan oleh Ketua Audit Negara. Berdasarkan kepada laporan Ketua Audit Negara pada tahun 2020, kerugian awam adalah sebanyak 11.45 juta, pembayaran tidak teratur sebanyak 1.299 bilion, dan pembaziran 8.87 juta. Kerugian keseluruhan negara pada tahun 2021 adalah sebanyak 627 juta yang disahkan oleh Ketua Audit Negara Datuk Nik Azman Nik Abdul Majid pada 28 Oktober 2021, membabitkan kerugian awam 2.80 juta dan pembaziran sebanyak 18.315 juta. Kehilangan atau kerugian wang awam, pembaziran, pembayaran tidak teratur, dan kelemahan tadbir urus sering dikaitkan dengan penggunaan orang tengah dalam perolehan awam. Orang tengah yang dimaksudkan adalah individu, syarikat atau pertubuhan sama ada berdaftar atau tidak berdaftar mengikut undang-undang yang berkuat kuasa. Individu-individu ini menggunakan hubungan rapat dengan mereka yang mempunyai kedudukan untuk faedah diri sendiri. Mereka boleh jadi pegawai khas, setiausaha sulit, setiausaha politik, atau kenalan kepada mana-mana menteri, ketua jabatan, pegawai yang terlibat perolehan, dan sebagainya. Berikut adalah beberapa contoh kes kesalahan penggunaan orang tengah dalam perolehan. Untuk contoh kes yang pertama, di mana seorang pegawai kanan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) dan istrinya didakwa meminta dan menerima wang rasuah RM250,000 berhubung tender projek mereka bentuk, melaksana, menguji dan pentauliahan makmal forensik digital SKMM. Siasatan SPRM mendapati isteri pegawai kanan SKMM itu bertindak sebagai orang tengah antara kontraktor dengan suaminya. Mereka bertindak menipu dan meminta rasuah sebagai balasan membantu kontraktor memperoleh surat penganugerahan bagi tender projek berkenaan. Contoh kes kedua pula, di mana mantan setiausaha sulit telah menjadi orang tengah kepada syarikat-syarikat yang ingin memperoleh projek-projek kerajaan. Kontraktor membuat bayaran rasuah sebanyak 1% apabila surat kelulusan MOF telah dikeluarkan. Sejumlah 2% lagi akan dibayar apabila suratnya dikeluarkan dan 2% lagi apabila kontraktor menerima surat tawaran daripada MOF. Susulan daripada teguran audit tersebut, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob telah mengarahkan setiap kementerian dan jabatan yang tidak patuh kepada pengurusan kewangan agar menyiapkan segera laporan inkuiri punca ketirisan. SPRM juga telah mengadakan beberapa ceramah integriti di semua jabatan-jabatan kerajaan. Unit pengurusan integriti dan governance juga telah disarankan untuk ditubuhkan di semua jabatan kerajaan. Pelan anti rasuah kebangsaan NACP telah dilancarkan di seluruh Malaysia. Penjawat awam yang disabitkan kesalahan juga ditahan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Syahril bin Muhammad Said, pemegang nombor matrik 282792 dari kampus Kota Kinabalu, Sabah. Saya akan menerangkan tentang fungsi dan peranan SPRM dan juga Ketua Audit Negara. Terdapat 7
fungsi ataupun tujuan peranan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia diperuntukkan di bawah Seksyen 7 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009, iaitu yang pertama, menerima dan menimbangkan apa-apa aduan tentang perlakuan kesalahan di bawah Akta SPRM 2009 dan menyiasat mana-mana aduan itu sebagaimana yang difikirkan praktik oleh Ketua Pesuruhjaya atau pegawai-pegawai itu. Yang kedua iaitu di bawah seksyen yang sama, yang kedua iaitu mengesan dan menyiasat apa-apa kesalahan yang disaki di bawah Akta SPRM 2009. Seterusnya iaitu apa-apa percubaan yang disyaki untuk melakukan apa-apa kesalahan di bawah Akta SPRM 2009 dan apa-apa komplot yang disyaki untuk melakukan apa-apa kesalahan di bawah Akta 2009. Yang ketiga iaitu meneliti amalan, sistem dan tata cara badan awam untuk memudahkan penemuan kesalahan di bawah Akta SPRM 2009 dan untuk menghasilkan kajian semula amalan, sistem atau cara itu yang pada pendapat Ketua Pesuruhjaya mungkin membawa kepada rasuah. Yang keempat iaitu mengarahkan, menasihati dan membantu mana-mana orang atas permintaan orang itu tentang cara-cara bagaimana rasuah dapat dihapuskan oleh orang itu. Yang kelima, menasihati ketua jabatan atau badan-badan awam tentang apa-apa perubahan dalam amalan sistem atau tata cara yang sesuai dengan penunaian berkesan kewajipan badan-badan awam itu sebagaimana yang difikirkan perlu oleh Ketua Pesuruhjaya untuk mengurangkan kemungkinan berlakunya rasuah. Yang keenam, mendidik orang ramai untuk menentang rasuah. Dan yang terakhir, yang ketujuh, iaitu mendapatkan dan memelihara sokongan orang ramai dalam memerangi rasuah. Sebelum kita menerangkan tentang peranan Ketua Audit Negara, eloklah saya akan menceritakan siapakah itu Ketua Audit Negara. Termaktub di dalam Perlembagaan Perkara 105, Ketua Audit Negara merupakan seorang Ketua Audit Negara yang hendaklah dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri dan selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja. Yang keduanya, seorang yang telah memegang jawatan Ketua Audit Negara layak dilantik semula tetapi tidak layak dilantik bagi apa-apa pelantikan lain dalam perkhidmatan persekutuan atau bagi apa-apa pelantikan dalam perkhidmatan sesuatu negeri. Yang ketiganya, Ketua Audit Negara boleh pada bila-bila masa meletakkan jawatan tetapi tidak boleh dipecat daripada jawatan kecuali atas alasan dan mengikut cara yang sama seperti seorang hakim Mahkamah Persekutuan. Yang keempat, Parlimen hendaklah melalui undang-undang membuat peruntukan bagi saraan Ketua Audit Negara dan saraan yang diperuntukkan sedemikian hendaklah dipertanggungjawabkan kepada kumpulan wang disatukan. Yang kelima, saraan dan terma lain jawatan termasuklah hak pencen bagi Ketua Audit Negara tidak boleh selepas pelantikan diubah menjadi kurang baik baginya. Dan yang keenam, tertakluk kepada peruntukan perkara ini, terma dan syarat perkhidmatan Ketua Audit Negara hendaklah ditentukan melalui Undang-Undang Persekutuan dan tertakluk kepada peruntukan Undang-Undang Persekutuan oleh Yang di-Pertuan Agong. Termaktub kepada perkara 106, kuasa dan tugas Ketua Audit Negara, yang pertama iaitu akaun bagi persekutuan dan bagi negeri-negeri hendaklah diaudit dan dibuat laporan mengenainya oleh Ketua Audit Negara. Yang kedua, Ketua Audit Negara hendaklah melaksanakan apa-apa tugas lain dan menjalankan apa-apa kuasa sebagaimana yang diperuntukkan oleh Undang-Undang Persekutuan berhubung dengan akaun bagi persekutuan dan akaun bagi negeri-negeri dan berhubung dengan akaun bagi pihak-pihak berkuasa awam lain dan akaun bagi badan yang menyatakan melalui perintah yang dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong. Dan termaktub di dalam perkara 107, laporan Ketua Audit Negara. Ketua Audit Negara hendaklah mengemukakan laporan-laporan yang kepada Yang di-Pertuan Agong yang hendaklah menyebabkan laporan itu dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. Dan yang kedua, satu naskah mana-mana laporan itu yang berhubung dengan akaun bagi sesuatu negeri atau berhubung dengan akaun-akaun bagi mana-mana pihak berkuasa awam yang menjalankan kuasa yang diberikan oleh undang-undang negeri hendaklah dikemukakan kepada Raja atau Yang di-Pertuan Negeri bagi negeri itu yang hendak
lah menyebabkan laporan itu dibentangkan di hadapan Dewan Undangan. Baiklah, kini saya akan menerangkan tentang peranan Ketua Audit Negara. Mengikut Undang-Undang Malaysia Akta 62, berdasarkan Seksyen 5, tugas Ketua Audit Negara di bawah kurungan 1, Ketua Audit Negara hendaklah mengikut apa-apa cara yang difikirkannya patut memeriksa, menyiasat dan mengaudit. Di bawah kurungan A, akuan pegawai perakuan persekutuan dan negeri. B, akuan mana-mana kumpulan wang berasingan yang ditubuhkan di sesuatu negeri atau di wilayah persekutuan di bawah perkara 97/3 Perlembagaan Persekutuan walau apapun mana-mana undang-undang yang berlawanan. Kurungan C, akuan mana-mana pihak berkuasa awam atau badan yang lain jika diperuntukkan sedemikian oleh undang-undang dalam mana-mana hal dan jika tidak diperuntukkan sedemikian atas permintaan pihak berkuasa atau badan itu dan dengan persetujuan Menteri Kewangan yang hendaklah diberitahukan dalam warta. Kurungan D, akuan mana-mana badan lain termasuk syarikat yang diiktiraf di Akta Syarikat 1965, Akta 125 yang menerima pemberian atau pinjaman daripada persekutuan atau negeri dan termasuk juga sesuatu syarikat yang lebih daripada separuh modal share berbayarnya dipegang oleh persekutuan, sesuatu negeri atau sesuatu pihak berkuasa awam atau dipegang sedemikian pada agregatnya oleh dua daripada mereka atau lebih. Jadi di sini apa yang dapat disimpulkan adalah peranan SPRM dan peranan Ketua Audit Negara adalah sangat berbeza. Bila mana peranan SPRM adalah menjalankan penyiasatan dan juga membawa kes siasatan tersebut ke mahkamah untuk dibicarakan. Namun, bagi tugas Ketua Audit Negara adalah menjalankan tugas dalam pengauditan, menyiasat dan memeriksa sistem ataupun perolehan yang diperuntukkan oleh dalam sesuatu jabatan ataupun sesuatu badan yang mana mengikut keperluan dan kehendak yang telah ditetapkan dalam perundangan. Jadi, kedua-dua tersebut mempunyai perbezaan, namun dengan perbezaan tersebut dapatlah dikatakan bahawa kita dapat untuk memastikan bahawanya penularan ataupun ketirisan berlakunya ketirisan dalam menangani rasuah. Terima kasih. Saya Syazon bin Tua, Megang Nombor Matrik 282872, akan membincangkan kesan rasuah perolehan ke atas kecekapan pengeluaran dan value for money (VFM) yang terdiri daripada 4 impak, iaitu impak kewangan, impak persekitaran, impak kesihatan dan keselamatan awam dan impak terhadap inovasi. Untuk impak kewangan yang pertama adalah untuk penurunan pertumbuhan ekonomi KDNK negara Malaysia, iaitu memberi impak kewangan yang amat ketara sekali kerana ianya melibatkan kos kepada pembelian, pelaburan dan juga perkhidmatan. Yang kedua, memberikan kesan kepada kadar purata pada kadar pertumbuhan KDNK dan juga peningkatan kadar rasuah akan mengurangkan kadar pertumbuhan ekonomi. Untuk impak kewangan seterusnya adalah peningkatan kadar inflasi, iaitu menyebabkan kadar inflasi meningkat dengan meningkatkan kos sara hidup dan mengurangkan kualiti hidup rakyat. Ianya juga boleh membawa kepada ketidakstabilan politik negara dan juga meningkatkan harga barang serta perkhidmatan di pasaran serta ketirisan transaksi. Seterusnya, ianya juga boleh mengurangkan hasil kerajaan daripada aktiviti pelesenan, permit dan konsensi. Dan pihak kerajaan terpaksa mengeluarkan belanja bagi sesuatu yang tidak perlu dan tidak ekonomik. Yang terakhir, ianya tidak akan memberikan faedah kepada proses pembangunan negara. Seterusnya pula adalah impak kepada persekitaran. Selain daripada impak kewangan, rasuah juga memberi impak kepada persekitaran kerana daripada pelaksanaan projek yang tidak sesuai dan akan memberikan kesan buruk kepada persekitaran. Tambahan pula, projek-projek yang dilaksanakan tidak mengambil kira standard atau peraturan yang ditetapkan untuk menjaga alam sekitar. Akibatnya akan berlaku pencemaran apabila projek ini dilaksanakan di kawasan tapak projek itu. Bagi impak ke atas kesihatan dan keselamatan awam pula, pembekal produk yang berkualiti rendah boleh meningkatkan risiko kepada kesihatan dan keselamatan.
Yang kedua, pembinaan bangunan dan jalannya menggunakan material substandard yang tidak berkualiti akan menyebabkan kemalangan yang amat serius. Dan juga pemberian dana daripada pihak awam diseleweng yang sepatutnya digunakan untuk perkhidmatan kerajaan bagi kesihatan dan keselamatan. Impak terhadap inovasi. Rasuah menyebabkan tidak berlaku persaingan secara sihat dalam sesuatu perolehan. Keadaan ini merugikan kerajaan dalam mendapatkan pembekalan kerja dan perkhidmatan terbaik pada harga yang kompetitif. Selain itu juga, ianya boleh membantutkan pelaburan syarikat dalam inovasi. Ini kerana kualiti dan inovasi produk tidak memberi kelebihan kepada syarikat untuk memperoleh projek kerajaan. Saya Muhammad Ali bin Noi, nombor metrik 282784, akan membentangkan teori rasuah yang boleh menjelaskan salah laku rasuah dalam perolehan. Teori yang digunakan ialah Fraud Diamond Theory. Teori ini terbagi kepada 4 elemen, iaitu tekanan, peluang, rasionalisasi dan kemampuan. Bagi elemen tekanan boleh definisikan sebagai suatu motif oleh pelaku dalam melakukan penyelewengan disebabkan oleh adanya dorongan yang dia sendiri rasakan. Oleh itu, bagi pelaku, tekanan yang dia rasakan adalah sebagai motivasi untuk melakukan sesuatu tindakan yang membawa kepada penyelewengan. Bagi elemen peluang pula, terjadinya peluang untuk melakukan rasuah adalah kerana lemahnya kawalan dalaman, kurangnya pemantauan, kerenah birokrasi itu sendiri dan banyak membuat keputusan berdasarkan kuasa budi bicara. Ini secara tidak langsung akan mewujudkan ruang dan juga peluang untuk melakukan rasuah dalam sesebuah organisasi. Bagi elemen rasionalisasi merupakan tingkah laku seseorang individu dalam melakukan penipuan secara rasional yang memungkinkan pelaku melakukan tindakan yang melanggar undang-undang secara sedar dan sengaja melakukan tindakan yang tidak jujur. Pelaku juga memandang tindakan menyalahi undang-undang yang dilakukannya adalah dapat diterima dengan alasan rakan sekerjanya juga melakukan hal yang sama. Kebiasaannya, pelaku akan mencari rasionalisasi dari tindakannya yang salah. Seperti ini adalah bertujuan untuk perkara yang baik dan pelaku berfikir bahawa tindakan tersebut adalah tindakan yang umum kerana sudah biasa dilakukan oleh ramai orang. Akhir sekali adalah elemen kemampuan. Menurut Wolff and Hermansen 2004, terdapat 6 ciri-ciri individu yang mempunyai kemampuan untuk melakukan penipuan. Antaranya ialah jenis jawatan dan jabatan yang dimiliki oleh pelaku dalam sesebuah organisasi menghalang pelaku daripada diambil tindakan. Kedua, pelaku yang sudah mempunyai pengalaman dalam memahami situasi dan mengambil tindakan atas kelemahan kawalan dalaman dengan menggunakan jawatan dan jabatan bagi memberi keuntungan kepadanya. Seterusnya, pelaku juga mempunyai ego serta keyakinan yang tinggi bahawa dia tidak akan diketahui melakukan tindakan yang salah sekiranya tertangkap. Pelaku dengan mudah mengeluarkan diri daripada masalah tersebut. Pelaku juga memaksa orang lain untuk melakukan dan menutupi tindakan salahnya. Dan pelaku yang melakukan penipuan dapat berbohong dengan sangat berkesan dan konsisten. Akhir sekali, pelaku yang melakukan penipuan dapat mengendali tekanan yang dihadapinya dengan baik.